Okey ya, kita sambung tajuk faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. Okey, apa dia faktor? Faktor ialah nombor yang akan membahagi kepada satu nombor yang lain tanpa ada baki. Okey, saya ambil contoh 12 dan 3. Okey, kita tengok. Adakah 3 ini faktor kepada 12? Okey, faktor bagi 12. Kita tanya. Adakah 3 faktor bagi 12? So, macam mana kita nak tahu adakah 3 ni faktor kepada 12? Okay, kita ambil 12. Ini. Kita bahagi dengan 3. 12 bahagi 3 sama dengan 4. Okay, baki adalah kosong. Apabila baki kosong, maka 3 ialah faktor bagi 12. Okey ya, sekarang kita nak menyenaraikan faktor bagi 18. Okay, cara yang paling mudah, kita tuliskan dalam bentuk darab. Okay, kita mula dengan 1. 1 darab berapa dapat 18. Jadi untuk memudahkan, 18 bahagi 1, kamu dapat 18. Jadi 1 darab 18, 18. Okay, kemudian 2. Okay, 2 darab berapa dapat 18? Okay, 18 bahagi 2. Kita dapat 9. Okay, 2 darab 9, 18. Kemudian 3. Okay, 3 darab berapa 18? Okay, 18 bahagi 3. Dapat 6. Jadi, 3 darab 6, 18. Okay, kemudian kita 4. Kita cari. 4 darab berapa dapat 18? Okay, tekan kalkulator. Okay, kita tengok 18 bahagi 4. Kita terbalikkan 18 bahagi 4. Okay, kita akan dapat 4/5. Bila ada titik perpuluhan, maksudnya 4 ini bukan faktor. Okey, jadi kita buang. Okay, 4 bukan faktor. Okay, kemudian kita cuba dengan 5. Okay, 5 darab berapa 18? Sama juga dengan yang tadi, kita bahagikan 18 bahagi 5. Kita dapat 2 kita dapat 18 bahagi 5. Okey. Kita dapat 3/6. Bila ada titik perpuluhan, bermaksud 5 ini bukan faktor bagi 18. Okey, kemudian 6. Kita cuba dengan 6. Okey, kita tengok 6 dah ada dekat sini. Okey. Jadi kita berhentilah bila dah jumpa nombor yang sama di sebelah kanan ini, kita berhenti. Bermaksud kita dah jumpa dah semua faktor bagi 18. Jadi, selepas itu kita buat bentuk U. Kita ambil U. Okey, buat U. Kenapa buat U? Okey, kita nak cari faktor, maka faktor bagi 18 ialah kita ambil yang dalam bentuk U ni. Okey, bermula dari 1. Ialah 1, kemudian 2, 2, 3, 3, kemudian kita pusing. 6. 6. Atas 6, 9. Dan yang terakhir ialah 18. Okey. Jadi ini ialah faktor bagi 18. Okey ya, kita tengok contoh kedua, senaraikan faktor bagi nombor 24. Okey, sama juga dengan langkah yang tadi. Kita ambil 1 darab berapa 24. Okey, 1 darab 24. Kita dapat 24. Okay. Kemudian kita sambung 2. 2 darab berapa dapat 24? Okay, 24 bahagi berapa dapat 2. Jadi 24 bagi 2 dapat 12. Jadi 2 darab 12, 24. Okay, selepas 2, 3. Okay, 3 darab berapa 24? Okay. 24 bahagi 3. Kita akan dapat 8. Jadi 3 darab 8, 24. Okay, kemudian kita sambung 4. 4 darab berapa 24? Okey, 24 bagi 4. Kita dapat 6. Jadi 4 darab 6, 24. Okey, selepas 4, 5. Okey, kita tengok. 5 darab berapa dapat 24? Okey, tak ada bila kita 24 bahagi 5, kita akan dapat nombor perpuluhan. Jadi 5 ni kita buang. Dia bukan faktor bagi 24. Okey. Lepas tu lepas 5 ialah 6. 6 kita tengok dah ada.
Jadi kita boleh berhenti sampai sini. Langkah berikutnya kita buat U. Okey, kita buat U dekat sini. Okey, bila kita buat U, bermaksud kita dah dapat dah senarai faktor bagi nombor 24. Jadi faktor bagi 24 ialah kita bermula dengan 1, ambil nombor dalam bentuk U ni. Okey, bermula dengan 1, 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian pusing. Lepas 4, 6. 6, 8, 12, 24. Okey, 6, 8, 12 dan 24. Okey, ini ialah faktor bagi 24. Okey, sekarang kita masuk kepada yang kedua, iaitu faktor perdana. Jadi sebelum kita cari faktor perdana, kita ingat balik apa dia nombor perdana. Nombor perdana ialah satu nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri tanpa ada baki. Itu nombor perdana. Okey, jadi nombor perdana yang paling senang, dia bermula dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kita tengok contoh mencari faktor perdana. Okay. Sekarang kita mencari faktor perdana bagi 18. Jadi apa yang perlu kita buat ialah mula-mula kita kena senaraikan dahulu faktor bagi 18. Okay. Ini faktor bagi 18 yang kita dah cari pada contoh yang A tadi ya, sebelum ni. Daripada faktor bagi 18 ni, kita hanya pilih yang mana antara nombor tersebut adalah nombor perdana. Jadi di sini nombor perdana ialah 2 dan 3 sahaja. Jadi kita dapati faktor perdana bagi 18 ialah 2 dan 3. Okey, sekarang kita tengok bagaimana nak mengungkap nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, sebenarnya ada dua kaedah bagaimana nak menulis pemfaktoran perdana. Yang pertama ialah kaedah pembahagian berulang dan yang kedua kaedah pokok faktor. Jadi saya hanya tunjukkan di sini contoh menggunakan kaedah pokok faktor. Contoh soalan, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, jadi sekarang kita ambil nombor 60 ni. Kita tengok. Okey, kita buat 2 sahaja. 60 kita bermula dengan nombor perdana 2. Okey, jadi 2 darab berapa 60? Okey, 2 darab 30. 2 darab 30 dapat 60. Okey, 2 ni kita berhenti sebab dah tak ada dah. Okey, dah tamat. Jadi kita sambung dengan 30. Okey, 30 ni kita ambil lagi nombor perdana lain. Okey, 2. 2 darab berapa 30? 2 darab 15. 30. Okey, ini dah nombor perdana yang paling kecil. Okey, kita teruskan dengan 15. Okey, 15 kita tengok. Cari nombor perdana yang paling kecil. Okey, 2 tak boleh sebab 2 tidak 2 tak dapat darab dengan satu nombor bulat untuk dapat 15. Jadi kita pergi kepada 3. Okey, 3 darab 5 dapat 15. Jadi kalau kita tengok di paling hujung nombor ni, kita dah dapat 2, 3 dan 5. Okey, jadi kita tulis pemfaktoran perdana. Okey, pemfaktoran perdana bagi 60 ialah kita ambil nombor yang di belakang. 2, 3 dan 5. 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okay, ini ialah cara kita menulis pemfaktoran perdana bagi 60. Okey ya. Sekarang kita tengok apa dia faktor sepunya. Okey, apa dia faktor sepunya? Faktor sepunya ialah satu nombor yang dimiliki
ataupun boleh dibahagi oleh dua nombor yang berbeza tanpa ada baki. Okey ya, kita tengok contoh. Tentukan sama ada 6 adalah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita ambil 24. Okey. Kita buat operasi 24 bahagi 6. Okey, 24 bahagi 6. Kita akan dapat 4 tanpa baki ataupun bakinya ialah sifar. Okey, begitu juga dengan 36. Okey, kita ambil 36, kita bahagi dengan 6. Okey, 36 bahagi 6 kita dapat 6, bakinya juga adalah sifar. Okey, jadi 24 bahagi 6 dan 36 bahagi 6 kedua-duanya menghasilkan nombor bulat. Maka kita katakan 6 adalah faktor sepunya. Okey, bagi 24 dan 36. Okey, sekarang kita tengok bagaimana nak menyenaraikan faktor sepunya. Okey, apa dia faktor sepunya? Okey, faktor sepunya ialah faktor yang sama yang dimiliki oleh dua nombor yang berbeza. Okey, tengok kita ambil contoh 18 dan 24. Sekarang macam mana kita nak cari faktor sepunya bagi 18 dan 24? Okey, mula-mula kita senaraikan dulu faktor bagi 18. Okey, yang ini kita dah cari tadi. Jadi faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey, kemudian kita senaraikan pula faktor bagi 24. Okey, cara nak mencari faktor bagi 24 kita dah buat awal-awal lagi ya. Jadi kita dapati faktor bagi 24 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 18, 12, 6, 18, 12 dan 24. Okey, sekarang kita tengok bagaimana nak menyenaraikan faktor sepunya. Okey, apa dia faktor sepunya? Okey, faktor sepunya ialah faktor yang sama yang dimiliki oleh dua nombor yang berbeza. Okey, tengok kita ambil contoh 18 dan 24. Sekarang macam mana kita nak cari faktor sepunya bagi 18 dan 24? Okey, mula-mula kita senaraikan dulu faktor bagi 18. Okey, yang ini kita dah cari tadi. Jadi faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey, kemudian kita senaraikan pula faktor bagi 24. Okey, cara nak mencari faktor bagi 24 kita dah buat awal-awal lagi ya. Jadi kita dapat. Okey, selepas itu kita senaraikan faktor bagi 24. Okey, faktor bagi 24 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Okey, kemudian kita tengok antara dua senarai ini, kita cari mana nombor yang sama. Okey, nombor yang sama ialah 1, kita bulatkan. Okey, 2, 3, 6. Okey, sampai 6 saja Jadi kita dapati faktor sepunya ialah 1, kita tuliskan semula di bawah. 1, 2, 3 dan 6. Okey, ini jawapan bagi faktor sepunya bagi nombor 18 dan 24. Seterusnya, daripada faktor sepunya, kita boleh terus mencari faktor sepunya terbesar. Ini tajuk yang ini ataupun FSTB. F faktor sepunya T terbesar. Okey, daripada senarai ini kita cari antara 1, 2, 3, 6. 6 ialah nombor yang terbesar. Jadi
FSTB bagi 18 dan 24 ialah 6.